Dah usah duduk. Okay. Okay. Okay, Alif ni. Hai, Assalamualaikum, salam ceria. Okay, hari ni kita jumpa lagi dalam Tanya Dentist. So, hari ni puasa yang ke-14 kan, semua okey puasa. Semua dapat luangkan masa dengan family kan, walaupun kita tak dapat takjil bazar, walaupun tak ada tarawih, tapi tak ada tarawih dekat masjid dengan surau, tapi okey je kan semua dekat rumah. Okey, so hari ni kita akan bercerita tentang tajuk topik takut ke? Takut ke apa tu? Takut ke jumpa dentist ke? Takut dengan COVID-19 ni ke? Takut apa? Okey. So hari ni kita dengan salah seorang doktor dari Mandata Care, Dr. Syamini. Hai doktor. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar doktor? Okay, sehat, Alhamdulillah. Okey doktor. So kita teruskan ke tajuk kita. Boleh doktor terangkan ni berkenaan dengan apa ya? Takut ke dengan apa ni? So hari ni topik kita pasal takut ke. Okay, so biasa kita dengar takut ke, mungkin takut ke jumpa doktor gigi, takut ke pergi klinik gigi. Okay, so benda tu memang biasa kita dengar orang takut untuk datang klinik gigi. Tak kira sama ada kanak-kanak ataupun dewasa. Dewasa pun kita selalu dengar lah orang takut untuk klinik gigi, datang buat rawatan kat klinik gigi. Okay, jadi macam mana bolehnya jadi orang takutnya klinik gigi? Biasanya mungkin sama ada dia ada dental phobia ataupun dia ada pernah dental trauma, maksudnya dental trauma tu maksudnya dia pernah ada history trauma datang ke klinik gigi. So tu yang menyebabkan faktor antara yang menyebabkan takut untuk datang ke klinik gigi lah. Okay. So dental trauma ni, dental trauma dengan dental phobia ada perbezaan ke doktor? Okay, so kalau dental phobia tu mungkin dia fobia untuk datang klinik gigi. Salah satu antara punca-puncanya mungkin biasa yang kita dengar dia sering macam ditakutkan ataupun diberi gambaran oleh, contohnya macam kalau kanak-kanak mungkin diberi gambaran yang takut oleh kawan-kawan dia ataupun kakak atau abang dia. Jadi macam kata contohnya adik nak pergi klinik gigi ni mesti kena cabut, mesti doktor cabut gigi, cucuk jarum. So tu dah bagi gambaran dekat orang betapa kanak-kanak terutamanya takut untuk datang ke klinik gigi. Okay. Selain daripada tu ada juga macam parents kadang-kadang bila contohnya anak dia nakal kan, main panjat sana, panjat sini. Biasa kita dengar mesti ada parent cakap kat anak dia, adik mainlah lari-lari lagi, nanti ibu bawa pergi jumpa doktor, suruh doktor cabut gigi ataupun suruh cucuk adik. So itu memberi gambaran sesuatu yang menakutkan kepada anak kecil. So macam kanak-kanak daripada tak tahu apa-apa, so kalau dah diberi gambaran datang klinik gigi mesti kena cabut, mesti kena cucuk. So tu dah bagi gambaran datang klinik gigi mesti sakit macam tu. So tu antara macam dental phobia. So kalau macam dental trauma dia ada history, pengalaman menakutkan ataupun masa mungkin orang dewasa kan, dia pernah ada pengalaman masa dia kecil-kecil dulu datang klinik gigi dan sakit, dah bengkak, so gigi tu perlu dicabut. So tu memberi pengalaman yang menakutkan kepada dia. Okay. So tu kalau dental history, dia pernah ada history dental trauma dekat klinik gigi. Okay. Jadi tu dental phobia dengan dental trauma. Tapi ada lagi faktor-faktor punca-punca yang boleh menyebabkan orang takut untuk datang klinik gigi. Yang lagi satu, mungkin biasanya orang datang klinik gigi pada waktu yang masa sebab dia takut, so dia datang klinik gigi kalau sakit saja, ataupun gigi gusi dah bengkak. Jadi bila dia datang dalam keadaan sakit, kemungkinan gigi rawatan yang perlu dibuat pun sama ada buat rawatan akar kalau dah bengkak ataupun cabutan. So benda tu pun macam bagi gambaran yang menakutkan lah. So instead of datang waktu yang sakit, sepatutnya dia buat regular check up walaupun tak sakit, walaupun tak ada
bengkak ke apa, just datang. So masa tu dia tak adalah buat rawatan yang menyakitkan. Just macam mungkin kita check ataupun scaling rawatan yang sepatutnya lah. Okay. Mungkin ada juga pesakit orang masyarakat kita yang takut pada bunyi lesen. Bunyi handpiece yang alat yang kita guna untuk tampal ataupun untuk scaling tu, bunyi dia tu mungkin kuat sikit. So ada orang dia takut pada bunyi tersebut. Jadi ada juga yang takut pada jarum ataupun alat-alat instrumen yang tajam yang ada pada klinik gigi. Jadi tu antara punca-punca yang orang takut untuk datang ke klinik gigi. Okey doktor, kalau untuk kanak-kanak lah kan, macam mana cara untuk kita nak macam atasi rasa takut kanak-kanak ni nak datang klinik gigi? Okay, so kanak-kanak memang sangat common lah untuk datang ke klinik gigi. Bukan klinik gigi je, mungkin klinik kalau medical pun dia akan takut juga sebab dia nampak je pakai mask, pakai baju putih ke, baju gaun doktor tu pun dia dah rasa fobia, dah takut dah. Okay, so apa yang boleh dibuat? First kali daripada kalangan family dia sendiri, ibu bapa dia sendiri. Okay, so bila macam saya kata tadi, salah satu faktor yang menyebabkan kanak-kanak takut sebab dah diberi gambaran di rumah daripada family dia sendiri ataupun kawan-kawan dia kat sekolah yang kata datang klinik gigi kena cabut, sakit, kena cucuk. So sepatutnya instead of that, parents ataupun kakak atau abang dia bagi semangat macam esok nak pergi klinik gigi, nak pergi cek gigi adik. Tapi bagi macam ataupun setiap hari daripada dia kecil ajar dia gosok gigi. So bagi benda tu fun, seronok. Bagi macam gambaran sebab kadang-kadang ada kartun pasal datang klinik gigi pun kan ada sekarang. So bagi dia tengok macam actually benda tu tak menakutkan pun. Okay, itu pertama. So yang kedua, sepatutnya ibu bapa bawa anak-anak dia ke klinik gigi daripada tempoh masa muda lagi. Maksudnya start daripada gigi susu dah tumbuh tu dah boleh bawa datang jumpa klinik gigi. So jadi kalau kanak-kanak tu dah daripada kecil, daripada awal dah dididik, dah familiar jumpa doktor gigi, so dia dah terbiasa dengan suasana klinik gigi tu. So dia tak adalah rasa takut tiba-tiba dah besar datang untuk cabut. So mestilah dia akan bagi fobia dekat kanak-kanak tersebut. So boleh ajak dia daripada awal, ajak buat regular check up, check gigi. So selain daripada tu, ibu bapa juga boleh macam consult dengan doktor gigi tersebut cara penjagaan gigi kanak-kanak yang betul atau masa-masa cara gosok gigi, pembersihan mulut dia. Sebab kebersihan mulut kanak-kanak sebenarnya pun penting, bukan gigi walaupun dia hanya gigi susu. Ya, sebab gigi susu tu pun untuk dia makan, untuk dia bercakap, untuk dia bagi confident berjumpa dengan orang. So kalau kecil-kecil dah gigi susu dah kena cabut, macam kesian dekat dia jugalah. Okay, so yang tu yang kedua. So yang ketiga pula, biasanya kalau dia datang klinik gigi, kita macam ada teknik tell, show and do. Maksudnya kita tunjuk satu-satu alat yang kita guna. Macam cermin, mirror, kita kata cermin ni untuk tengok gigi dia. So lepas tu kita tunjuklah cara nak guna, cara nak buat. So dia pegang, actually tak ada yang tajam pun. So biar dia tak rasa takut dan rasa selesa dengan kita lah. Okay? Mungkin macam doktor gigi tu pun cara communicate dengan kanak-kanak tu pun biar bersembang macam dia tak rasa terancam ataupun tak rasa takut bila jumpa dengan doktor gigi. Okay? Itu antara perkara yang boleh mengurangkan rasa takut pada kanak-kanak. Okay? Okay kan doktor. Tu untuk kanak-kanak itu dari segi ibu bapa. Tapi kalau dari segi klinik sendiri, kalau boleh doktor terangkan sikit apa yang klinik kita buat untuk mengurangkan rasa ketakutan dekat kanak-kanak ni. Okay, so yang first kali macam tadilah, macam yang saya kata teknik tell, show and do tu. Okay, so yang pertama. Yang kedua, mungkin dekat klinik gigi tu kita boleh bagi suasana yang kanak-kanak sesuai dengan kanak-kanak lah. Mungkin kerusi dia ada kartun-kartun, lepas tu ada balloon,
Lepas tu ada lagu, pasang lagu kanak-kanak, lagu Disney ke, lagu Didi and Friends ke. So dia tak rasa takut lah bila dengar ada kartun. Tengok kursi pun kursi SpongeBob ke, Mickey Mouse ke. So dia tak adalah nampak kerusi tu menakutkan sangat. Okay. Lepas tu dengan suasana klinik, bukan doktor gigi je yang memainkan peranan, staff nurse juga boleh mainkan peranan daripada awal lagi. Bila dia masuk, macam dia tak rasa takut dekat klinik gigi. Itulah apa yang klinik kita buat kan untuk orang, untuk pasien kanak-kanak. Kan doktor? Ya betul. Okey, ni ada daripada Dr. Bubi. Hai Dr. Mimi Awesome. Okey, dia cakap. Hai Dr. Bubi. Hai Dr. Bubi ada dekat cawangan ada cawangan Sri Rampai dengan cawangan Sungai Besi. Kalau siapa nak pergi ke klinik kita dekat cawangan Sungai Besi ataupun cawangan Sri Rampai, boleh jumpa dengan Dr. Bubi. Okey, kemudian ada pertanyaan dari Huda Nabila Halim. Bukan kanak-kanak je kan yang takut, orang dewasa pun ada. Macam mana nak mengurangkan ketakutan orang dewasa? Macam mana tu doktor? Okay. Betul lah, so, kebanyakan orang kita takut untuk klinik gigi kan? Betul. So tu saya kata bukan kanak-kanak je yang takut datang kat klinik gigi ni, dewasa pun takut juga. So macam mana untuk kita orang dewasa ni nak kurangkan rasa takut? First kali, biasanya kalau pengalaman saya, kalau orang pasien dewasa duduk kat kerusi je dia dah bagi tahu dah, doktor sebenarnya saya takut nak jumpa doktor gigi. Okay. So dia dah bagi tahu awal-awal, so kita pun as a doktor dah prepare. Oh, pasien ni dia fobia, dia takut. So mungkin kita macam bagai kasih, bila bercakap dengan dia, bersembang dengan dia, bukan dia terus buat rawatan. So bila dah selesa dengan kita, so masa tu boleh kita tanya apa problem dia, sakit gigi ke, gigi berlubang ke, okay. Itu yang pertama. So yang kedua, macam sama dengan macam kanak-kanak, boleh pasang lagu. Tapi mungkin bukan lagu kartun lah. Okay? Lagu ke, radio ke, ataupun patient tu sendiri boleh bawa earphone dia sendiri untuk dia macam lagi fokus untuk dengar. Okay? So bila dengar lagu mungkin dia rasa tenang sikit. Sebab sometimes actually orang dewasa ni dia mungkin takut pada bunyi mesin tu juga. Sebab bunyi dia terlalu kuat kan. So dengan ada lagu ataupun radio ni, dia boleh rasa tenang sikit lah, kurangkan sikit apa yang dia rasa takut. Okay, so yang ketiga mungkin ada patient dia tak takut jarum, tapi dia takut sakit masa tampal gigi tu. So boleh diberi pilihan, kita bagi ubat bius sebelum tampal gigi tu. Okay, sebab bila tampal gigi kan dia rasa sensitif, dia tak nak rasa sakit langsung. Dia lagi sanggup kena cucuk. So, boleh bagi pilihan dekat patient. Okay, tak apa. Kalau tak nak sakit, kita bagi ubat kebas. So, maksudnya kena bagi ubat bis lah. So, patient tak rasa sakit lah semasa rawatan tampalan tu. Okay, so lagi satu, mungkin macam untuk dewasa, dia more kepada actually dental trauma. Masa kecil-kecil dulu mungkin dia pernah cabut, ada pengalaman yang dia tak boleh lupa ataupun sakit ke macam mana ke. So masa tu kita boleh macam kasih dia tenang lah. Okay, sebab masa tu mungkin dia kecil, dia bila datang klinik gigi memang untuk yang menyakitkan je. Sebenarnya kita boleh terangkan juga, sebenarnya rawatan gigi ni bukannya semuanya yang menyakitkan. Okay. Contohnya macam scaling. So actually maybe mungkin ada rasa sensitif sikit. Dan kita kasih patient tu dia terangkan dia proses, tunjukkan dekat dewasa pun ada je pernah dia takut alat-alat klinik dental tu kan. So kita boleh tunjuk juga satu-satu apa guna dia, apa alat dia, boleh terangkan prosedur, maksudnya proses rawatan tu dilakukan macam mana. So bila patient dengar macam apa proses rawatan tu, mungkin dia faham, dia lagi faham dan dia kuranglah rasa takut tu juga. Okay? Itu antara yang boleh dilakukan kepada orang dewasa lah. Okay. Ada satu lagi soalan daripada Encik Muhammad Lukman. Dia tanya,
kalau anak-anak jenis tak boleh duduk diam, macam mana nak bawa pergi check up? Maksud saya anak bawah 3 tahun. Mungkin anak dia bawah 3 tahun. Macam mana doktor? Untuk yang anak kuat-kuat so kalau macam untuk kanak-kanak yang bawah 3 tahun, biasanya mungkin kita terpaksa pegang anak dia. Okay. Tapi especially bila dia bawah 3 tahun, dia kecil lagi kan. So kita, posisi dia tu dia tak payah duduk atas kerusi, chair dan chair tu, tapi parents, kita paksa minta kerjasama parents untuk dia duduk atas ibu atau ayah dia, dan kepala dia kita akan letak dekat atas riba kita lah, tapi letak dengan bantal sekali. So mungkin akan ada staff nurse juga, kita paksa pegang dia punya tangan jugalah. So jadi kepala jadi mudah lah dia untuk buat rawatan kanak-kanak tu. Maksudnya dia tak perlulah duduk atas kerusi dan chair tu. Okay, so akan ada kerjasama daripada ibu bapa. Kerjasama daripada ibu bapa tu penting. Ibu bapa dan juga staff nurse dia. Untuk elakkan dia lagi meronta-ronta kan doktor? Okay. Yes, betul. Kita tengok kepada isu sekarang isu COVID, memang haruslah kalau kita untuk rasa takut datang ke klinik gigi. So, doktor, apa inisiatif yang klinik buat untuk kita boleh pergi ke klinik gigi? Apa juga rawatan yang untuk kalau yang rawatan pula macam mana doktor? Untuk waktu sekarang ni. So kalau sekarang ni kebanyakan klinik dah start mula operasi. Okay. So rawatan-rawatan juga dah mula dilakukan. Jadi ada beberapa inisiatif lah yang telah dilakukan dekat klinik sendiri, dekat klinik gigi. Okay. First kali patient tu sendiri kalau nak datang klinik gigi, dia sendiri perlu pastikan yang dia memang tak ada masalah, maksudnya macam demam, tak ada batuk, tak ada sakit tekak, dan pesakit tu sendiri bukannya balik daripada luar negara, overseas ataupun ada kontak dengan pasien COVID-19. So maksudnya dia sendiri sihat lah untuk datang klinik gigi tu. Kalau dia ada simptom-simptom tersebut, kita tak galakkan untuk datang ke klinik gigi. Maksudnya dia perlu check dengan medical clinic dulu. Okay, untuk make sure yang memang dia tak ada simptom atau tak ada kena lah COVID-19 tu. Okay. So kalau dia memang sihat, cukup semua tu, dan bila datang ke klinik gigi pun memang akan disaring. Okay, akan disaring, akan screening dulu. Akan staff nurse biasanya akan tanya dulu dia punya history, ada travel ke, ada masalah demam, sakit tekak, dan suhu juga akan diambil. Okay, so bila dia dah screening, bila dalam bilik rawatan pun biasanya sebelum masuk klinik gigi akan diberi hand sanitizer. Okay, dan klinik dan bilik rawatan juga perlu sentiasa di-infection lah, maksudnya kena bersihkan lap, dia punya kerusi, ruang menunggu. Okay, dan doktor dan juga staff nurse juga yang membuat dalam bilik rawatan pun perlulah memakai PPE yang lengkap. Okay, maksudnya face shield, mask, gown semua tu kena pakai. Okay, dan selepas rawatan juga perlu juga dibersihkan balik, disinfektan, kerusi semua tu kena bersihkan lap, dan instrumen-instrumen yang digunakan pun kena autoclave lah, kena make sure autoclave, sebab every patient tu kita tak tahu kan, walaupun dia tak ada masa screening awal-awal, tapi just untuk extra precaution. Okay, so tu antara inisiatif dalam bilik rawatan lah dekat klinik gigi. Okay, so basically klinik kita memang menyediakan alat perlindungan yang lengkap lah untuk semua pasien yang datang, dan kita memang menjaga setiap pasien yang datang. Kita buat dari segi macam doktor cakap tadi, kita lap, kita ambil check suhu, kita pakai hand sanitizer semua. Okay, doktor ada apa-apa lagi boleh bagi kesimpulan kepada semua tentang takut ke untuk datang ke klinik gigi ni? Okay, so kesimpulannya lah daripada hari ni, saya bagi tahu kepada semua masyarakat di luar sana, tak perlulah takut untuk datang ke klinik gigi. Okay, sebab kita bukannya
nak menyakitkan pesakit pun. Actually kita nak membantu mengurangkan kesakitan dan bagi gigi tu tidak sakit lah, maksudnya nak merawat. Bukannya kita nak menyakitkan lagi tapi kita nak membantu, nak merawat. Okay. Dan selain daripada tu, kalau boleh jangan datang klinik gigi masa dah sakit baru datang klinik gigi. Yang tu lah yang salah. Okay. Datang at least buat regular check up. Okay. Setahun sekurang-kurangnya 2 kali lah. Okay. So buat regular check up walaupun tak ada sakit, walaupun tak ada bengkak ke apa, just regular check up sebab kita tak tahu apa keadaan dan kondisi dalam mulut kita. Okay, so tu sajalah daripada saya untuk takut. Okay, so kesimpulannya, kalau bagi ibu bapa, kalau bagi untuk kanak-kanak nak bagi takut ke dia datang ke klinik gigi, so ibu bapa boleh terapkan rasa macam jangan rasa takut dekat anak-anak dia. Boleh bagi biasakan betul. Biasakan kanak-kanak untuk datang ke klinik gigi waktu kecil pun dah ada, walaupun dia dah start keluar tumbuh gigi susu. Ya, betul. Boleh datang klinik kan doktor? Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk hari tanya dentist minggu depan. Okay, kita start minggu depan pula hari Isnin dengan doktor lain dan topik yang lain pula dalam tanya dentist. Okay, terima kasih semua. Terima kasih doktor. Terima kasih juga Lin. Okay, bye. Salam.